Hai guys, Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang tengah tengok ni, aku ucapkan, dan aku harap korang semua yang tengah tengok ni please stay terus sampai habis, dan juga please stay support Faiz Cerita. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan buat korang guys, dan aku harap korang yang baru mengenali ni bantulah untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share, dan juga korang semua boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial yang lain seperti yang tertera di ruangan description di bawah. Dan guys, kiranya kalau korang ada apa yang korang nak komen, nak nilaikan, nak beri pandangan ke, pendapat ke berkenaan dengan kisah-kisah seram yang aku kongsikan, korang juga boleh komen di ruangan komen di bawah. Tanpa membuang masa, aku nak sharekan kepada korang di mana untuk dalam video kali ini aku nak ceritakan satu kisah seram yang aku dapat, yang di mana kisah ni dikongsi dari seseorang yang dikenali dengan nama Irfan. Apa yang Irfan ni sharekan, pengalaman seram ni berlaku sekitar pada tahun 2017, dan waktu tu dia berusia 14 tahun ataupun tingkatan 2 lah. Dan ketika itu dia berada di sekolah SBP, sekolah berasrama penuh, dan benda yang menyeramkan tu berlaku dekat sekolah tersebut. Kejadian itu berlaku, kata Irfan, seingat dia dalam pukul 3 pagi. Jadi untuk korang yang tengah tengok ni, kalau nak tahu seram ataupun tidak, korang kena stay sampai habis. Dan macam biasa aku nak beritahu, setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Ada satu hari tu, seingat Irfan, dia ditugaskan oleh warden untuk menggalas jawatan sebagai ketua bilik untuk kedatangan pelajar baru tingkatan 1 yang datang seminggu akhir selepas kedatangan batch Irfan. Sebelum kedatangan pelajar-pelajar baru tingkatan 1, Irfan ni dia merajinkan diri untuk buat persiapan di mana dia mengemas bilik yang akan didiami oleh pelajar-pelajar baru itulah. Sepanjang Irfan membuat persiapan, mengemas, menyusun, merapikan dan sebagainya dekat bilik tu, memang tak adalah perkara-perkara pelik yang berlaku. Selepas minggu, pelajar-pelajar tingkatan 1 pun mulalah datang dan mendaftarkan diri untuk ke bilik masing-masing. Irfan ni, dia menerima seramai 6 orang pelajar tingkatan 1. Pada ketika itu, semuanya baik-baik sahaja. Tak ada apa-apa yang mencurigakan. Kisah seram Irfan ni bermula ada satu malam tu. Sebelum Irfan ni nak masuk tidur, dia ada bagi tahu dekat semua ahli-ahli dalam bilik tu lah. Apa yang Irfan bagi tahu dekat mereka semua yang ada dekat dalam bilik tu, dia berpesan, korang semua sebelum nak pergi mandi, tolong kejutkan aku. Jadi yang lain-lain dekat dalam bilik tu pun dah dengar Irfan bagi pesanan macam tu. Diorang pun macam okey bang, baik, okey. Dan selepas daripada tu, Irfan pun meneruskanlah untuk melelapkan mata nak tidur. Dan kata Irfan, tujuan dia nak bangun awal pada waktu tu adalah sebab dia nak kena menjemur pakaian dia yang masih rendam dalam wangian. Tepat pada pukul 3 pagi, ada seorang ahli yang dalam bilik tu, dia mengejutkan Irfan. Bang, bangun bang, kami dah nak turun pergi mandi ni. Bila Irfan ni dah digerakkan macam tu, dia pun bangunlah dalam keadaan mata yang masih lagi tertutup rapat. Sama-sama dia pun tengok jam. Oh, pukul 3 pagi tepat dah. Pada masa dia bangun tidur tu, mata dia kata memang rasa susah nak buka. Badan dia pun masih lagi kelayuan, kepenatan. Tapi walau macam mana pun, dah sebab ada tujuan, dia pun menguatkan diri dia untuk bangun dan terus pergi dekat ampayan baju, nak jemur baju lah. Kata Irfan, ampayan pakaian terletak di belakang asrama. Depan ampayan tersebut mempunyai laluan jalan kaki dan berhubung dengan kort basketball. Dan pada waktu Irfan ni tengah menjemur pakaian dia, memang keadaan dekat sekeliling tu sunyi je, sepi je. Yelah, pukul 3 pagi kan. Apa yang menemani Irfan pada ketika tu hanyalah muzik yang ada dekat MP3. Setelah beberapa minit Irfan menjemur pakaian, dia ada mendengar satu bunyi yang pelik dekat laluan jalan kaki tu. Bunyi tu macam tam, bukan bunyi tap tau. Tap tu bunyi, yelah, tapak kaki. Ni tam, THUMP. Aku siap eja sekali ni. Tam sebanyak 4 kali. Bunyi yang dia dengar tu, dan tam ni makin lama makin kuat, dan juga makin lama makin dekat. Dia pun terus tengok jam dekat tangan dia. Jam menunjukkan pukul 3.15 pagi. Pada masa tu juga Irfan bagi tahu dia dah mula diselubungi dengan rasa yang menyeramkan. Lagi-lagi pada waktu tu juga dia ada teringat tahu, senior dia ada bercerita pasal
ada kejadian yang ada dekat asrama tu. Katanya pernah ada yang ternampak terlibat hantu basketball, yang di mana hantu tu melantunkan bola tapi menggunakan kepala dia. Hantu tu macam mana dia main sebab yalah dia guna tak dia lah kan. Tapi itulah apa yang Irfan bagi tahu. Senior dia menceritakan yang ada di antara mereka pernah nampak terlibat hantu basketball tu. Jadi bila Irfan berada dalam keadaan ketiga tu, dia rasa macam seram. Lepas tu teringat pula kisah tu lagilah. Memang meremang lah. Bunyi tu makin lama Irfan bagi tahu, makin lama makin nak menghampiri dia. Tapi tak lama kemudian, kata Irfan, dia ada ternampak 2 kelibat manusia yang berpakaian sukan. Bila Irfan ternampak tu, dia pun tegur lah. 2 manusia yang dia nampak ni, seorang adalah senior dia dan seorang lagi adalah kawan dia. Oleh sebab tu Irfan pergi tegur, "Oi Abang Kamarul, Abang Ashraf, apa pasal korang berdua ni main basketball tengah-tengah pagi, tengah-tengah laluan jalan ni pula?" Tapi kelibat manusia yang dia kenal ni tadi, dua-dua tak berkata apa-apa. Dua-duanya membisu. Cumanya Irfan bagi tahu, bila dia nampak 2 kelibat manusia ni, dia rasa lega lah. Sebab bukan orang lain, memang dia kenal. Dan dia yakin lah apa yang dia nampak ni bukan hantu tapi manusia. Bila Irfan ni dah habis jemur pakaian, dia pun bergegas lah nak masuk ke bilik. Dan yang paling mengejutkan Irfan guys, bila dia dah masuk dalam bilik, benda pertama yang dia nampak yang memang terkejut beruk lah kata dia, pelajar yang mengejutkan dia tadi tu, yang kejut dia suruh bangun tadi tu, tengah lena guys, tengah nyenyak tidur. Irfan rasa macam pelik lah kan. Bukankah dia sepatutnya lepas kejut tadi tu dia pergi mandi? Kenapa dia tidur? Dia pun pergi bangunkan lah pelajar tu. Bangun. Kau tadi kejut aku, patutnya kau pergi mandi kan? Apa pasal kau tidur balik? Pelajar tu pun dia bangun dalam keadaan yang heran. Dia pun bagi tahu kat Irfan, mana ada bang, mana ada saya bangun kejutkan abang, ini barulah saya nak bangun ni. Terus Irfan ni memang masa tu dia pelik sangat dan tak mampulah nak berkata apa-apa pada waktu tu. Tapi Irfan bagi tahu dia tak pedulilah semua tu. Dia pun tak nak buang masa, dia pun bersiap-siap lah untuk pergi ke sekolah. Pada pukul 7.15 pagi, waktu tu Irfan dah berada di sekolah. Dan pada masa tu ada perhimpunan. Irfan ternampak seorang kawan dia, yang kawan dia ni yang dia nampak kononnya main basketball pukul 3.15 pagi, yang dia nampak waktu tengah jemur pakaian tu. Dia pun tegur lah, engkau apa pasal main basketball pagi-pagi? Kawan dia tu pun pelik, heran sangat. Kawan dia pun cakap dekat Irfan ni, aku ni bangun pukul 6 pagi tau. Kau ingat aku ni nak buang terbiat ke apa? Nak main basketball tengah-tengah pagi? Bila kawan dia cakap macam tu, dia dah mula rasa macam sudah, dia tak puas hati. Dia pergi cari abang senior. Kan pada waktu tu dia nampak 2 kelibat kan, seorang kawan dia, seorang abang senior dia. Dia pergi cari abang senior pula pasal dia tak puas hati dekat tapak perhimpunan tu. Bila dia dapat jumpa abang senior tu, dia pun tanya soalan yang sama. Abang senior tu pun bagi tahulah dekat Irfan ni, aku hari ni lewat bangun tau, nak turun solat subuh pun tak sempat. Kata Irfan, waktu tu muka dia bertambahlah pucat. Seharian jugalah dia kata muka dia dalam keadaan yang macam tak terurus. Jadi selepas dia dah dapatkan kepastian, memang muktamad lah, apa yang dia nampak pagi tu yang main basketball tu bukanlah manusia, bukanlah abang senior, bukanlah kawan dia. Jadi itulah guys sedikit perkongsian dalam video kali ini. Dikatakan adalah kisah benar yang dikongsi dari seseorang yang namanya adalah Irfan. Jadi guys, untuk korang yang tengah tengok ni, sekiranya kalau korang nak komen apa-apa, nak nilaikan apa-apa, korang boleh komen je di ruangan komen di bawah. Mungkin korang nak nilaikan apa-apalah kan. Buat korang semua yang tengah tengok ni, kalau korang ada kisah-kisah pengalaman seram, misteri yang korang pernah lalui nak dikongsikan, boleh emailkan jadi Faiz Cerita. Dan juga sebelum aku akhiri video ni, aku nak minta maaf sekali lagi di atas segala salah silap. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, kata-kata yang membuatkan korang tersinggung, ataupun ada kelemahan-kelemahan lain dan sebagainya, aku minta maaf banyak-banyak. Aku akan cuba perbaiki untuk beri yang terbaik lah buat korang semua yang tengah tengok ni. Dan juga buat korang yang baru melalui Faiz Cerita, jangan lupa guys, tolong bantu untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share. Dan juga guys, please stay support Faiz Cerita kerana sokongan korang sangat-sangat aku perlukan. Jadi itu sajalah untuk dalam video kali ni. Sekian dari Faiz Cerita. Stay tune guys untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.